tahun 1995. Saya memang merasa agak janggal apabila melihat satu kedai Cina yang mana dalamnya ada orang bersongkok, ada orang Melayu berkopiah lagi, kopiah putih tapi minum di situ. So mula-mula kita rasa agak janggal kan, kenapa ni kedai ni statusnya macam mana, halal ke haram ke kan, ini dah tentu sah-sah kedai Cina kan. Tapi bila kita dah lama berada di sini, baru kita dapat faham bahawa walaupun dia Cina, kan, walaupun kedai itu kedai Cina, tapi dia tidak menghidangkan makanan-makanan yang haram untuk orang Melayu ataupun orang Islam makan. Kan? Jadi dia hanya menyediakan satu platform sahaja, iaitu sebab kita faham bahawa di kampung-kampung bukan semua orang boleh buat kedai kopi waktu tu. Kan? Jadi bila ada orang Cina buka kedai kopi, buka kopi tiam, jadi di tempat tu dia jadi macam satu pusat, center untuk semua orang datang, orang Iban, orang Melayu, orang Cina duduk sama-sama. Kan? Jadi mereka minum. Dan yang uniknya di Sarawak ni, kalau kita lihat kedai Cina, dia akan ada stall Melayu. Dia akan ada stall kecil Melayu, jual mi ke, mi kolok ke, kan dia akan jual. Dan yang paling penting sekali ialah apabila mereka duduk semeja antara tiga kaum yang berbeza, mereka bercakap dalam bahasa yang paling dominan di situ. Contohnya kalau di Roban. Di Roban ni memang majoritinya Iban. Yang berkopiah putih Melayu, Cina dan orang Iban, kalau duduk bercerita tentang harga lada, cerita tentang ikan dan sebagainya, semua menggunakan bahasa Iban. Kan? Kalau bercakap, oh nama berita Nuan, oh mana kan. Jadi rindu hati aku laban dapat bertemu kau Nuan. Jadi bila mereka bercakap macam tu, kita dapat rasakan inilah satu keunikan di Sarawak ni kan, bahawa bahasa di satu tempat dia dapat mendominasikan dan menyatukan kaum di kawasan tersebut. Jadi itu yang saya dapat lihat. Dalam hantaran saya baru-baru ini, saya nak berkongsi tentang satu keunikan sebenarnya. Keunikan bagaimana kami ni orang Semenanjung. Macam saya orang Perak. Saya lahir tahun 1969, dah dibesarkan di Perak, bersekolah di Perak. Dan rakan saya yang saya tulis tu nama dia Cikgu Zuli. Cikgu Zuli Azhar, orang Alor Gajah. Kami berjumpa tahun 1995 sewaktu kami mengajar di SMK Seratok. Dia orang Melaka, saya orang Perak. Jadi di situ, disebabkan kami dah lama menetap dan berumah tangga kan dengan orang tempatan, jadi kami lebih terbiasa bercakap dalam bahasa Melayu Sarawak. Bahasa rantau laut lah kata orang kan, bahasa pesisir. Jadi apabila saya dah mengajar di Lingga, manakala Cikgu Zul tadi mengajar di Semerak, di Kota Semarahan, di Asajaya. Dan sekali-sekala kalau kami jumpa, memang kami akan gunakan bahasa tempatan. Kan? Apa khabar kita? Kenapa kita tu lambat? Kan? Aku dah lama dah nanti haus itu, katanya nak. Jadi kita pun bercakap. Waktu saya bercakap tu, adalah beberapa rakan guru lain yang dari Sarawak yang memikirkan kami berdua ni orang Sarawak. Jadi bila bersembang, akhirnya saya beritahu, kita orang tahu sih, aku tu orang Perak, nyetuk orang Melaka. Kena kita orang Kelakar Sarawak, kena si Kelakar Melaya. Kan? Jadi bila mereka nak tahu kenapa, di situlah wujud perkataan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kalau kami berada di Sarawak, saya sebagai orang Melaya, orang Perak, bila berada di Sarawak, saya tidak membawa keperakan saya di sini. Kerana apa? Kerana saya tahu di sini tempatnya berbeza. Kalau saya balik Perak, saya akan sarung baju Perak saya di sana. Tapi kalau saya berada di Sarawak, saya kena blend. Saya kena blend dengan adat di sini, bahasa di sini. Kerana bila kita menerima keadaan ataupun persekitaran kita di sini, maka kita dapat berinteraksi dengan baik dengan orang tempatan. Kan? Kita mendapat kepercayaan yang baik dengan orang tempatan. Dan orang tempatan, orang Sarawak especially adalah orang yang mempunyai sikap sense of acceptance yang sangat tinggi.